DAP stand on hudud and Islamic law remains intact. Appreciate and thank the past leadership for having volunteered to allow us to use their symbol. However, that was not based on any condition. There is more than one. More than one. Huh? More than one? Yeah, there is more than one advertisement. Is one. Yeah, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya sekarang ni adalah Presiden Jati Malaysia. Jati adalah jalur 3. Jalur 3 itu ada 3 perkara: IMR, Islam, Melayu dan institusi raja. Islam, Melayu dan institusi raja. Dan bagi kami di Jati, yang saya presiden, timbalan presidennya Datuk Aidit Ghazali dan naib presidennya Profesor Datuk Dr. Siddiq Baber. 26 hari bulan ni, 3 orang ni akan pergi ke Permatang Pauh untuk naik ke pentas. 3 orang untuk memberikan sokongan kepada Dr. Mazlan Ismail yang menentang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pagi tadi siapa-siapa yang sempat tengok MHI Malaysia hari ini dalam TV3, saya dalam masa 35 minit tadi diinterview oleh Ali, dan saya telah ceritakan sebahagian daripadanya yang saya tak ulang pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam masa yang singkat ni, saya pun tak tahu nak kompreskan ceramah dalam masa yang singkat begini. Tapi apa yang saya nak beri ialah, Perak ni asalnya ialah di bawah Pakatan Rakyat. 11 bulan. Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Kelantan. 11 bulan, oleh kerana ada yang melompat, dan akhirnya Perak pun sudah menjadi sebahagian daripada keluarga yang biasanya dalam Barisan Nasional. Perak ni macam Selangor. Betul-betul macam Selangor. Orang putih kata it's a carbon copy of Selangor. Macam betul-betul macam Selangor. Selangor pengundinya lebih kurang campur tolak. 51% orang Melayu, 49% orang Cina. Maknanya bilangan orang Cina yang menjadi pengundi begitu besar. Dan dipahamkan dalam kajian-kajian yang dibuat, terutama kajian-kajian yang independen, kajian yang bebas, di mana ada kawasan Cina, disitulah nanti subur dan berkembangnya sebuah parti yang disebutkan sebagai parti chauvinis. Parti yang mulai daripada malam ini, tuan-tuan menjadikan jadi parti nombor 1 musuh kita. Parti itu ialah DAP. Hari ini, berita keluar dalam TV tadi, TV3, saya diberitahu oleh teman-teman dalam perjalanan tadi, saudara, Karpal Singh, yang tak boleh berdiri, yang tak boleh bangun tu, duduk atas wheelchair aja tu pun, masih bermati-mati memperkatakan bahawa DAP sama sekali kerat 4 pun tidak akan menyetujui cadangan untuk menjadikan Islam ini sebagai tonggak kepada negara kita. Tak setuju sama sekali. Over my dead body. Kalau kamu nak jadikan Islam sebagai tonggak negara ini, langkah mayat aku. Saudara, kalau Melayu kata langkah mayat ni, maknanya tak ada ruang walau sikit pun untuk membawa Islam dalam kehidupan umat, termasuk kita di Candan, termasuk kita di Kuala Kangsar ini. Apa janji dia? Janji dia, tuan-tuan dan puan, selain daripada Islam, mereka akan tentukan Melayu tidak akan dibangunkan, bahkan
peruntukan dalam perlembagaan untuk membangunkan orang Melayu di bawah Pakatan Rakyat nanti yang DAP menjadi salah sebuah parti utamanya, sudah ada mereka akan melupuskan hak istimewa orang Melayu yang terdapat dalam perlembagaan. Kalau tuan-tuan baca, namanya artikel 153 dalam perlembagaan. Islam dah tak ada, Melayu dah roboh, runtuh, hancur. Dan DAP tuan-tuan dan puan menyebutkan kalau mereka mentadbir, Pakatan Rakyat mentadbir, DAP sebagai sebuah daripada komponen parti Pakatan Rakyat menentukan bahawa Malaysia akan menjadi negara sekular, a secular state. Sekular maksudnya tuan-tuan tidak berpandu kepada agama. Tuan-tuan cuba bayangkan lagi 12 hari lagi kalau mereka menang, Malaysia menjadi secular state. State yang tidak berpandu kepada agama. Anak kita sekarang lentang pukang anak kita. Saya mengendalikan program anak-anak ni sebagai yang disebut oleh Datuk Wan tadi sejak 39 tahun yang lalu, tuan-tuan dan puan. Tahu sangat anak Perak, saya tahu sangat anak Kedah, tahu sangat anak Kelantan, tahu sangat anak Johor. Rata-ratanya anak kita ni, minta maaf, sudah hilang agama. Pupus agama. Yang sembahyang 5 waktu 1 hari 1 malam, berapa kerat anak kita. Yang sembahyang subuh pagi tadi, berapa kerat anak kita. Yang ke surau di Perak ni, berapa kerat anak kita. Yang ke masjid kalau anak anda di Perak ni, berapa kerat anak kita. Termasuk di Candan, termasuk juga di Kuala Kangsar ini. Tambah pula DAP mengatakan Malaysia akan menjadi secular state, negara yang tidak berpandu, berlandaskan kepada agama, yakni Islam. Bayang tuan-tuan, sedangkan Islam menjadi agama rasmi, surau banyak, masjid banyak, guru agama banyak, Jacob ada, guru fardu ain ada, berbagai-bagainya ada, imam masih ada, Bilal masih ada, masjid berfungsi, tetapi anak kita masih dari segi agamanya tuan-tuan dan puan, yang tak mengucap pun ramai yang tak tahu mengucap. Budak-budak tingkatan 5 sejak saya mengadakan program summer camp sejak 39 tahun yang lalu, yang boleh ambil wuduk tu sekitar dalam 20% saja yang sah ambil wuduk. 80% tak boleh ambil wuduk, tak sah wuduk. Saya nak sebut tuan-tuan tapi masa tak ada. Cara anak kita basuh muka pun tak tahu. Saya tanya kepada dia, di mana paras muka? Daripada 10 orang yang saya tanya, 9 orang tak tahu jawab di mana paras muka. Kalau basuh-basuh begini saja tak sah, dia sampai sini ni. Air kena lalu sini. Ini paras muka. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian ni. Kalau baca Quran tu 90% tak tahu baca Quran. Saya timbulkan persoalan ini ialah apa jadi kalau Pakatan Rakyat memerintah, DAP memang parti yang utama di dalamnya, PKR pun di bawah Anwar Ibrahim tidak berminat sama sekali untuk menegakkan Islam macam mana yang kita nak Islam ditegakkan. Dia nak bawa bukan Islam di Malaysia ni, namanya religious pluralism, pluralisme agama. Saya tak ada masa nak menerangkannya. Satu lagi apa dia nak bawa? Islam liberal. Islam liberal. Tuan-tuan, anak tuan-tuan sampai umur 18 tahun, itulah permintaan DAP di Malaysia. Kalau mereka menang, mereka akan laksanakan. 18 tahun saja umur anak kita, yang waktu kecil, tuan-tuan timang dia, tuan-tuan cium dia, tuan-tuan bedakkan dia, tuan-tuan pakaikan pakaian, bawa ke kindergarten, balik tuan-tuan sambut dia, tuan-tuan timang dia, tuan-tuan junjung dia, tuan-tuan sayang dia, tuan-tuan kasih dia. Sampai umur 18 dia bagi tahu mak dan ayah. Mak, ayah, hari ini bertepatanlah umur saya 18 tahun. Saya telah membuat satu keputusan atas nama hak asasi manusia. Malam ini saya nak buat keputusan, nak bagi tahu mak ayah. Apa dia? Saya mulai malam hari ini, saya adalah seorang Hindu, mak dan ayah. Mak dan ayah tak boleh kata apa, tuan-tuan. Tak boleh kata apa. Sekarang berlaku di Indonesia. Cukup saja 18 menghadap mak ayah atas nama hak asasi manusia, dia dibenarkan membuat pilihan yang mak bapak tidak boleh ganggu pilihan yang dibuat.